Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Jadi di sini saya akan beri penjelasan tentang titik pegun. Jadi kalau awak tengok buku teks muka surat yang ke berapa ni, 58, buku teks tingkatan 5, dia beginilah. Dia kata hasil. Okey, ini tak ada apa. Ini yang penting. Suatu titik pegun boleh ditentukan apabila terbitan pertamanya adalah sama dengan kosong, dan sifat titik pegun itu dapat diringkaskan. Ni sifat dia. So jadi kita akan mendalamkan lagi sifat-sifat dia lah. Baik, dia kata bagi satu lengkung Y sama dengan fx dengan titik pegun S di X sama dengan A ini. Okay. Dia kata jika dy dx berubah tanda daripada positif ke negatif, maksudnya dari positif ke negatif, dy dx ni adalah kecerunan, maksudnya dari kecerunan positif dia berubah menjadi kecerunan negatif. Apabila X menokok, maksudnya X menokok ni X meningkat lah, makin ke kanan lah kan, makin ke kanan. Titik S ialah titik minimum. Jadi maksudnya di sini dia kata jika dy, kita perhatikan satu demi satu lah. Jika dy dx berubah tanda daripada positif kepada negatif, maksudnya kecerunan di sini adalah positif dan kecerunan di sini adalah negatif. Dia berubah tanda, dia dari positif dia jadi negatif, dari positif dia jadi negatif, maka titik itu adalah titik maksimum. Okey, titik S itu adalah titik maksimum apabila dy dx sama dengan kosong. Okey, titik itu adalah titik maksimum. Dia berubah tanda dari positif ke negatif. Baik. Yang kedua, dia kata jika dy dx berubah tanda daripada negatif kepada positif, sebenarnya dia dari negatif, kecerunan negatif macam ni, lepas tu dia jadi kecerunan positif macam ni. Apabila X melokok, maksudnya X ni dia menghala ke kanan melalui A, dia melalui A, katakan ini titik A. Titik S ialah titik minimum. Jadi ini adalah titik minimum lah. Itu seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. Titik S berlaku apabila dy dx sama dengan kosong, titik pusingan. Tetapi kita nak tahu titik pegun tu dia punya sifat. Dia punya sifat tu, adakah dia titik minimum, adakah dia titik maksimum. Jadi kalau tengok sifat yang kedua ni, dia kata dari negatif kepada positif. So daripada negatif di sini ke kecerunan positif, maka itulah titik minimum. Okey, dari kurang ke besar. Ini dari besar ke kurang. Okey, ini adalah berkenaan dengan titik minimum dan titik maksimum. Kalau awak perhatikan setiap sifat-sifat yang telah dikatakan tadi, dy dx ni berubah tanda. Ni, dy dx ni dia berubah tanda. Apa berlaku kalau dy dx tak berubah tanda? Jadi kalau tengok sifat yang ketiga, jika dy dx tidak berubah tanda apabila X menokok melalui A, okey, titik S adalah titik lengkok balas. Okey, dia macam ni. Titik S ni titik yang mana berlakunya dy dx sama dengan kosong. Okey, dy dx sama dengan kosong. Tetapi kecerunan tangent di sebelah kanan titik S keseluruhannya adalah positif dan
di sebelah kanan adalah positif juga. Kanan kiri positif, kedua-duanya positif. Maksudnya dy dx dia tak berubah tanda, tetapi dia punya dy dx adalah kosong bila dia melalui x. Jadi kalau awak tengok, dia tak berubah tanda, dari positif dia pergi ke positif juga. Maknanya itu ialah titik lengkok balas. Okey, itu ialah titik lengkok balas. Jadi ini sifat yang ketiga. Okey, titik lengkok balas ialah berlaku bila x tu pada titik S tu dy dx sama kosong, tetapi bila x menokok melalui A, kecerunan tangent tidak berubah tanda, maka itu kita panggil titik lengkok balas. Okey, baik. Di sini pula dia kata titik pegun disebut sebagai titik pusingan jika titik itu ialah titik maksimum atau titik minimum. Titik pegun disebut sebagai titik pusingan jika titik itu ialah titik maksimum atau minimum. Jadi titik maksimum atau titik minimum kita panggil dia sebagai titik pusingan juga. Okey. Jadi kemudian ini tak ada apalah. Okey. Okey, itu saja.